أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ما أمسى بي من نعمة من أحد من خلقك فمن هداك لا شريك لك والحمد لك الشكر. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, selamat menyambut tahun baru Hijrah 1443. Semoga Allah memberikan kita kebaikan yang banyak daripada tahun yang insya-Allah mudah-mudahan tahun ini memberikan kekuatan untuk kita lebih iltizam, lebih dekat dengan Allah SWT, lebih banyak keinsafan dalam diri kita sesuai dengan keadaan COVID-19 yang belum berada pada ataupun belum sampai ke penghujungnya lagi, belum nampak lagi hujungnya, bahkan yang nampak peningkatan, meningkat, turun sekejap naik lagi. Bintulu ni alhamdulillah lah, tetapi Malaysia kita nampak masih lagi. Jadi begitulah keadaan yang ada sekarang ini, keadaan yang memang menguji kita untuk sentiasa dekat dengan Allah SWT. Alangkah ruginya orang yang dia meninggal dunia dalam keadaan dia sangat rapuh hubungannya dengan Allah SWT, jauh dengan Allah SWT. Kita melihat setiap hari orang meninggal lebih banyak daripada hari-hari biasa sebelum COVID-19. Sama ada yang popular atau tidak popular. Yang popular macam pagi tadilah, Siti Sarah, selebriti, semoga Allah mengampunkan dosa-dosanya dan menerima dia, dan Allah memberikan dia kurniaan yang besar, iaitu mati syahid. Orang yang mati sebab COVID ni mati syahid. Banyak lagi yang meninggal dunia yang orang tak kenal. Tiap hari orang meninggal. Ada yang meninggal suami isteri, meninggalkan berapa orang anak. Walaupun tempat kita ni kita lihat aman, ujian dan cabaran untuk mendapat COVID ini memang kita tak minta lah, kita tak minta lah. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada ujian yang besar ini. Jadi mau tidak mau kita kena dekat dengan Allah SWT. Kita kena berhijrah. Apa hijrah kita? Tuan-tuan dan puan, meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Di antara satu hadis dikatakan al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim yang sebenar adalah seorang yang selamat dirinya daripada gara-gara tangan dan lisannya. Kita seorang Islam ni, bila disebut seorang Islam ni, maksudnya orang lain selamat daripada angkara kita, angkara tangan kita, WhatsApp kita. Dulu tangan ni maksudnya pukul orang, cubit orang dan sebagainya. Tapi sekarang ni WhatsApp tu menyakitkan orang, dengan lasernya, ucapan-ucapan, komen yang macam-macam, cercaan dan sebagainya. Walisani wa yadi, selamat daripada angkara lisan dan juga tangannya.
Dan seorang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Itu yang dalam konteks kita sekarang ini, kita tidak disuruh untuk berhijrah meninggalkan Bintulu. Pergi ke mana kita? Tak tahu dah. Tak ada penghijrahan lagi lah. Rasulullah menyebut la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Bila kota Mekah dibuka oleh Rasulullah SAW, maksudnya berubah status kota Mekah kota berhala. Dulunya kota Mekah ini Kaabah dipenuhi dengan berhala luar dan dalam. 300 lebih ekor. Saya gunakan ekor. Berhala ni ekor. Bukan buah berhala. Boleh juga gunakan 300 buah berhala. Ada menulis kata 300 lebih ekor ni berhala. Dalam Kaabah ada, di luar Kaabah pun ada. Setelah dibuka kota Mekah ni, maksudnya kafir Quraisy ni surrender, melihat kekuatan umat Islam ni. Allah bagi kemenangan kepada Islam dan dibuka kota Mekah ni sampai pada hari ini, maksudnya dimiliki oleh umat Islam. Mana ada orang kafir boleh masuk Mekah dan Madinah? Kecuali kontraktor lah, kontraktor yang ialah dalam keadaan darurat. Jadi bila dibuka kota Mekah, maksudnya dia dimiliki oleh umat Islam sampai sekarang ini. Tetapi Rasulullah menyebut tidak ada lagi hijrah daripada Mekah ke Madinah sebab dah habis. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang kemudian memeluk Islam kemudian selepas habis ataupun dibuka kota Mekah ni, tak ada lagi penghijrahan. Yang ada adalah al-jihadu wan niyah. Jihadun wan niyah. Jihad itu perjuangan masih terus menerus. Dakwah mesti berjalan. Niatun, dan niat ni mesti kena. Niat untuk berubah, niat untuk berubah. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang perlu kita buat selepas kita mendengar doa tadi? Bukan mendengar, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kami telah melakukan banyak kesalahan dan dosa-dosa, tetapi Engkau tidak juga melakukan seperti apa yang kami lakukan. Maksudnya Allah tidak membalas kita dengan dosa yang kita lakukan. Begitu ihsannya Allah, begitu belasnya Allah kepada kita. Kita tahu Allah buat macam tu sebab Allah nak bagi peluang untuk kita bertaubat. Allah nak bagi peluang kita bertaubat sebenarnya. Allah ulu. Bukan maksudnya Allah, oi, betul lah orang ni buat, betul lah maksiat yang dia buat. Tak. Allah bagi ada dalam bentuk istidraj. Maksudnya Allah bagi ni orang kafir ni nikmat, orang maksiat ni nikmat sihat. Bukan maksudnya Allah suka kepada orang ini, tetapi itu adalah seperti orang main layang. Satu ketika layang lain diputus dah, tak ada lagi dah, turun ke bumi, maksudnya terbang tak tahu ke mana dah. Jadi orang ni kalau dia jahat, maksudnya Allah putuskan hubungan dengan Allah SWT, dah tak ada hubungan lagi, maksudnya susah dah. Tak boleh dah, tak boleh, dia tidak akan mendapat rahmat Allah SWT. Jadi ini yang kita takut. Jadi dengan peluang memasuki tahun 1443 ini, maksudnya Allah masih lagi sayang kepada kita. Walaupun dalam keadaan Covid ini, maksudnya memang kalau kita rasakan dahsyatnya Covid ini, dia dah masuk tahun yang kedua, macam mana ni? Memang kita rasa susah. Ceramah pun kena tutup macam ini sekarang ni. Dulu kena buka tak apa. Bila ada SOP baru kata, Ustaz kena tutup. Okeylah, saya tutup lah. Kabus rasa cermin mata. Rasa kita semput. Rasa tak selesa sebenarnya. Bukan selesa nak guna mask ni macam ni. Lama-lama. Lagilah orang yang kena PPE. Tanyalah orang di hospital. Memang dahsyat. Ujian yang sangat berat. Jadi mau tak mau, biarlah kita dalam keadaan susah ni dapat pahala. Orang susah ni mesti dapat pahala. Kita jaga diri kita daripada Covid ni, kita dapat pahala syahid. Itu sebenarnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, kalau kita sebut malam hijrah ni, sempurna hijrah ni, apa yang kita nak ceritakan tentang hijrah Rasulullah, dan beberapa iktibar, beberapa pelajaran yang penting yang kita boleh kutip, kita boleh ambil, kita boleh jadikan sebagai pegangan kita untuk menghadapi cabaran hidup kita. Kalau kita nak cerita, masa memang tak cukup. Nak cerita tentang hijrah Rasulullah, macam mana Rasulullah berhijrah ni, memang tak cukup. Tetapi kita kutip beberapa poin yang boleh kita ambil sebagai pelajaran kita. Yang pertama sekali kita tengok bahawa
hijrah dalam Islam ni ada 3. Yang paling besar 2 lah, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Tetapi ada hijrah yang kecil, yang Rasulullah sendiri juga berhijrah, iaitu ke Taif. Kota Taif. Kalau orang pergi umrah sebelum ini, ada yang memilih package ke Taif. Ini tempat Rasulullah pernah berhijrah. Jadi yang Rasulullah hijrah tu ke mana? Ke Madinah dan Taif. Habasyah tidak. Habasyah ini beberapa orang sahabat, 12 orang sahabat dan beberapa wanita yang ikut hijrah ke Habasyah ni, Ethiopia, dekat Afrika ni. Jadi yang pertama sekali hijrah adalah berlaku hijrah daripada Mekah, itu beberapa orang sahabat ni disuruh berhijrah ke mana? Ke Ethiopia ataupun Habasyah, menuju ke negara di mana di situ ada raja yang memang adil, disebut sebagai Najasyi. Diketuai oleh Uthman bin Affan, Ja'far bin Abi Talib dan beberapa orang sahabat, belasan orang sahabat. Kenapa disuruh ke sana? Sebab Rasulullah mengatakan orang di sana itu dipimpin oleh raja yang sangat baik, dia tidak pernah menzalimi rakyatnya. Itu. Maka disuruh pergi sana. Maka raja ini bertanya, siapa sebenarnya pemimpin kamu ini? Oh, dia kata ini macam pernah turun kepada Nabi Isa ni. Sebab dia pun dia pegang kepada Injil, Najasyi ini. Dan akhir pendek cerita, Najasyi ini memeluk Islam. Dia memeluk Islam, belum sempat berjumpa Rasulullah, dia meninggal. Itu Najasyi ini, satu-satunya raja yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Sedangkan raja yang lain ni ada yang koyak rabakkan surat Rasulullah SAW. Ada yang dia ahlan wa sahlan tapi tak memeluk Islam. Ada yang bagi 2 orang hadiah manusia yang cantik ni, Maria Qibtiyah, raja Mesir ni bagi hadiah kepada Rasulullah SAW 2 orang perempuan. Seorang jadi isteri Rasulullah, seorang isteri kepada sahabat yang lain. Itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kalau kita perhatikan dalam hijrah Rasulullah ni, jadi Rasulullah menyuruh sahabat dulu hijrah. Ternyata Habasyah ni tak sesuai. Balik lagi sahabat. Balik sahabat ke Mekah. Dan setelah Abu Talib meninggal dunia, kita tahu Abu Talib ni paman ataupun bapa saudara Rasulullah SAW yang sangat kuat backup Rasulullah. Backup maksudnya menjaga dakwah Rasulullah ni walaupun dia tidak Islam. Itu tengok tidak ada orang yang berani menyentuh, menyakiti Rasulullah selagi Abu Talib masih hidup. Setelah Abu Talib meninggal dunia, orang dah berani nak menyentuh Rasulullah, dah cerca Rasulullah, sakiti Rasulullah, buang najis unta di belakang Rasulullah ketika Rasulullah sujud di depan Kaabah. Itu ketika Abu Talib telah meninggal dunia. Tak lama lepas itu Khadijah binti Khuwailid pun meninggal dunia. Rasulullah ni memang kehilangan orang yang sangat kuat mendukung dakwah Rasulullah ni, Abu Talib, Khadijah radhiyallahu anha. Sebab itu Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, kalau kita tengok cerita dia, menghibur. Di situ adalah disebut oleh ulama sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Memang sedih sangat Rasulullah, meninggal 2 orang yang sangat disayangi. Jadi dihibur, dibawa Isra Mi'raj. Selepas peristiwa Mi'raj ini, tak lama lepas itu Rasulullah diizinkan untuk berhijrah. Berhijrah ke mana? Hijrah ke Madinah. Tapi sebelum itu Rasulullah telah berhijrah ke Taif. Rasulullah melihat ni, dia dah teruk sangat dah. Di pulau, dipukul, dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah ni cuba untuk berhijrah ke Taif. Mudah-mudahan kota Taif ini menerima dakwahnya. Ternyata rakyat di Taif ni pukul ataupun campak Rasulullah ataupun lontar Rasulullah dengan batu. Berdarah kaki Rasulullah, berdarah Rasulullah. Oh, Rasulullah kata ini memang tak layak, tak boleh berhijrah ke sini. Seorang saja yang memeluk Islam. Seorang saja yang memeluk Islam itu. Setelah mendengar Rasulullah SAW membaca Bismillah ketika makan buah anggur. Apa yang kau baca? Dia kata, aku baca Bismillah. Akhirnya dia memeluk Islam ni orang ni. Masya Allah. Jadi yang ketiga, hijrah yang ketiga itu hijrah yang paling besar. Itu hijrah sahabat semuanya dan hijrah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itu di antara hijrah yang memang sampai hari ini kita ingat. Itu di antara turning point. Maksudnya
berpusingnya Rasulullah SAW daripada keadaan yang sangat tidak boleh nak buat apa-apa di kota Mekah, tak boleh buat apa. Sembahyang pun sembunyi-sembunyi, nak berdakwah pun sembunyi-sembunyi. Kalau kena tangkap memang kena rejam, kena pukul, kena bunuh. Itu yang berlaku di Mekah ketika itu. Sebab apa? Dominasi orang kafir, belum ada dakwah Islam secara besar, tak boleh besar. Keadaan tidak memungkinkan dakwah. Jadi Allah SWT izin umat Islam ni untuk berhijrah. Umat Islam dulu hijrah. Termasuk Umar bin Khattab hijrah dalam keadaan terang-terangan. Itu yang memang tak sembunyi-sembunyi lah. Kalau yang lain tu sembunyi-sembunyi, takut dilihat oleh orang lain. Bila ditangkap, tuan kata, tinggalkan barang-barang. Orang hijrah ni bawa semua ni, apa yang mampu dia bawa, pakaian dia, makanan dia, kita tinggalkan semua. Tinggal sepinggang mereka ni. Kita tengok orang hijrah ni bukan senang, sangat berat ujian berhijrah ni. Umar, dia tak sembunyi-sembunyi. Umar ni, siapa yang nak anak dia menjadi apa, anak yatim ni, maksudnya bila anak yatim, siapa nak menunggu aku, tunggulah di tempat sekian, aku nak hijrah ni pada waktu sekian, tunggu. Sayyidina Umar ni kita tahu dia samseng, ketika dia belum Islam memang samseng hebat lah. Ketika dia Islam tu memang orang pun tak berani, orang kafir pun takut dengan dia. Tidak ada seorang pun berani menghalang Umar ketika dia hijrah. Tetapi ketika Rasulullah berhijrah, Rasulullah sembunyi-sembunyi. Pelik juga kalau orang tanya, kenapa Rasulullah ada mukjizat tetapi Rasulullah sembunyi-sembunyi. Jadi ulama bagi penjelasan dalam hal ini. Adapun Umar, dia kata Umar ni dia punya kapasiti diri sendiri. Dia bukan jadi pensyariatan, bukan satu pensyariatan. Kalau dia hijrah sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan pun boleh. Tapi Rasulullah ni, ia boleh menjadi pegangan umat manusia sampai akhir zaman. Jadi sebab itulah maka Rasulullah ni mengajar kita untuk berikhtiar. Kena ada al-akhdhu bil asbab, mengambil asbab. Macam kita nak, kalau sakit kepala ni kena urut ataupun makan Panadol itu mengambil asbab. Mengambil asbab selamat daripada Covid ni, kena vaksinasi. Itu mengambil asbab. Tetapi ada yang kena dah divaksin kena Covid juga. Itu memang Allah dah takdirkan macam itu. Tak boleh nak katakan saya dah ambil dah asbab ni, saya dah berikhtiar. Itulah apa yang qaddarallahu lana wa lakum. Allah dah takdirkan kepada kita dan kamu semua, begitulah yang berlaku. Jadi al-akhdhu bil asbab ni Rasulullah mengajar kita ni. Sebenarnya Allah kalau Allah nak, Allah boleh bawa Rasulullah terus dengan burak pergi ke Madinah tu, apa susah sangat. Ketika Isra Mi'raj dengan burak jadi bawa sampai ke Sidratul Muntaha sana. Kenapa daripada Mekah ke Madinah tak boleh? Allah nak mengajar kepada umat manusia ataupun umat Islam bahawa hijrah itu ada pengajaran-pengajaran yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jadi Allah ni mengajar, memperlihatkan kepada Rasulullah SAW tentang keagungan Allah SWT dan memperlihat kepada umat manusia bahawa Rasulullah adalah contoh teladan yang paling baik dalam berhijrah. Itulah caranya Rasulullah mengambil asbab. Apa asbab yang Rasulullah ambil? Kalau kita tengok Rasulullah ni keluar sembunyi-sembunyi. Ulama beza pendapat. Ada orang kata Rasulullah berhijrah ni waktu malam. Ada setengah riwayat menyatakan Rasulullah berhijrah pada waktu tengah hari. Ulama yang mengatakan Rasulullah hijrah ni mula keluar dari rumah waktu matahari itu juga kuat pendapat tersebut. Sebab orang Arab tidak keluar tengah hari sebab sangat panas. Sangat panas, bukan panas macam tempat kita 38 darjah Celsius, 40 tak. Dia 50 darjah Celsius. Kalau orang kena pergi haji tu memang kita rasa sangat panas. Pada waktu itu orang diam di rumahnya. Ketika itulah Rasulullah keluar. Ini cara Rasulullah keluar ni, ikhtiar dia. Keluar dari rumah pergi ke rumah Abu Bakar. Disuruh, ada yang menyatakan dia waktu malam. Wallahu alam. Yang penting kita nak ambil pelajaran siang atau malam tak kisah. Tetapi Rasulullah ni memberikan beberapa contoh ikhtiar. Rasulullah suruh Ali bin Abi Talib tidur di tempat diam, berbaring tempat diam, sebab orang nak bunuh Rasulullah SAW ni. Sebenarnya Allah boleh selamat Rasulullah ni, hancurkan semua kafir yang berbelasan orang pemuda yang hebat-hebat ni nak pancung Rasulullah ni.
Tapi kenapa Allah tak buat? Oh, Allah nak suruh. Dari segi kemanusiaan Rasulullah itu nak ditunjuk kepada manusia bahawa manusia boleh berikhtiar. Manusia boleh berjuang dengan berbagai cara berikhtiar. Jadi Rasulullah pun keluar daripada rumah, dibuat bekalan oleh Asma binti Abu Bakar, dipilih waktu yang tepat, berjalan keluar, betul bersembunyi di Gua Sur. Kenapa perlu sembunyi? Bukan ada mukjizat, guna saja mukjizat. Tapi Rasulullah tak guna mukjizat ketika dihijrah. Ada mukjizat yang keluar ketika dihijrah, iaitu yang berlaku kepada Suraqah bin Malik. Siapa ada Suraqah bin Malik? Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar ni berjalan, Rasulullah keluar pun gunakan ikhtiar juga. Dia tidak menggunakan jalan biasa. Orang lalu kat sini biasa, tapi Rasulullah ni jalan yang pantai yang orang jarang lalu. Itu di antara ikhtiar Rasulullah ni. Al-akhdhu bil asbab, mengambil asbab supaya jangan musuh dapat mencium ataupun mengetahui perjalanan mereka ni. Kita tengok jadi Rasulullah pun sembunyi di Gua Sur ni berapa malam. Dan Asma Abdullah bin Abu Bakar ni, anak Rasulullah ni, dua orang yang bertugas bergila-gila ni. Seorang ni menjadi pengintip ataupun cari berita, seorang lagi memberikan bekalan. Asma dimasuk dalam ini bungkus diberikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar ni. Jadi mereka ambil asbab sembunyi daripada musuh. Tetapi dalam keadaan perjalanan yang begitu meruncing ini, Allah beri juga kekuatan dari segi mukjizat Rasulullah SAW ni. Ketika bila tuan-tuan dan puan, ketika Rasulullah berjalan, tiba-tiba Suraqah ni menjumpai ada dua bayang-bayang ni sedang berada di perjalanan ni. Maka Suraqah bin Malik ni pecut kuda dia, sebab hadiah siapa yang dapat menangkap Rasulullah dan Abu Bakar, Rasulullah SAW ni secara hidup atau mati memang akan dapat hadiah 100 ekor unta. Banyak tak 100 ekor unta? Banyak. Sekarang pun banyak. Jangan kata dulu harta yang paling berharga di zaman dulu adalah unta. Sampai sekarang ni masih lagi unta 7,000, 8,000 kalau yang besar. Bayangkan, kalau orang membunuh orang, hukumnya apa? Qisas 100 ekor unta, lebih kurang 700,000. 700,000 kali 800,000 ringgit. Itu dia punya kisah dia. Kembali kepada kisah bagaimana Rasulullah SAW ni diberikan mukjizat oleh Allah SWT ketika Suraqah mengajar dia, dan Suraqah ni terperosok kuda dia. Kejar-kejar lagi, terperosok lagi. Kita tahu Suraqah ni seorang yang handal menunggang kuda. Tetapi macam mana ketika mengajar Rasulullah dan Abu Bakar ni, kudanya asyik terperosok sampai kali ketiga. Sehingga Rasulullah menyatakan, mau tak engkau menyimpan rahsia, jangan menceritakan kepada sesiapa. Okey, kata Suraqah. Suraqah dah takut dah tengok keadaan ni pelik ni. Ni bukan perkara biasa. Kuda aku terperosok sampai 3 kali ni. Akhirnya dia pun akut kata, akhirnya janji. Itu jadi mukjizat Rasulullah SAW ditunjukkan ketika Rasulullah dikejar oleh Suraqah bin Malik ni. Dan akhirnya Suraqah bin Malik memeluk Islam lah, dan diberikan taj ketika menang dalam peperangannya. Nak cerita bahawa dalam perjalanan Rasulullah berhijrah ni tidaklah mudah, tetapi Rasulullah merancang dengan penuh teliti. Kita tengok sebelum Rasulullah hijrah, kita tengok Rasulullah telah mengantar dai ke Madinah ni. Dihantar Mus'ab bin Umair ke Madinah mengajar umat Islam, bukan mengajak memeluk Islam. Mus'ab bin Umair ni ketuk ni rumah daripada rumah ke rumah ni, ucap la ilaha illallah, ucap banyak yang memeluk Islam. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, orang Madinah tak kenal Rasulullah sebab mereka bukan memeluk Islam di tangan Rasulullah, tetapi mereka memeluk Islam ni di tangan sahabat Rasulullah. Sehingga bila mereka tengok ni orang datang ni, mananya Rasulullah ni? Ini Abu Bakar seorang ni. Yang mereka tahu ni dua orang saja. Mana satu ni? Mereka tak kenal sebab mereka bukan memeluk Islam di tangan Rasulullah. Kita tengok tetapi bila mereka datang ni memang orang-orang di Madinah ni, kaum Ansar,
Kaum Ansar ni sangat gembira, sehingga mereka melantunkan nasyid tala'al badru alaina min sanail sampai akhirnya, sampai menjadi nasyid yang popular di tempat kita ni. Tala'al badru alaina, telah muncul badru, bulan purnama ke atas kami, ke atas kita, dia kata. Masya-Allah, itu apa namanya, laungan kegembiraan sahabat-sahabat Ansar di Mekah, di Madinah ketika Rasulullah sampai ke Madinah ni. Tapi nak kata kalau kita tengok hijrah Rasulullah ni bukanlah memberikan satu kegembiraan kepada fizikal Rasulullah ni. Memang sakit Rasulullah ni berhijrah, memang diuji dengan berbagai-bagai ujian, fizikalnya, mental Rasulullah. Tetapi Allah sentiasa bersama Rasulullah SAW. Jadi itu di antara kalau kita tengok, perhatikan penghijrahan Rasulullah daripada Mekah ke Madinah ini memang itu penghijrahan yang sangat-sangat besar. Sahabat-sahabat di hijrah pun memang mereka ketinggalkan segala-galanya, bukan mudah. Sehingga kan orang yang berhijrah, di mana orang tidak hijrah, mereka yang lebih awal. Kalau dua-dua meninggal, sama-sama meninggal, maka orang ini dulu yang lebih awal hijrah diletakkan dalam kubur lebih awal. Begitu sekali mereka memberikan layanan kepada orang yang berhijrah ni. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada hijrah Rasulullah SAW. Memang banyak, tetapi kita ambil beberapa sahaja. Yang pertama sekali, al-i'timad Allah Azza wa Jalla, bergantung semata-mata kepada Allah. Kita tidak berhijrah sekarang ni, dalam segala hal kita sekarang ni, kita memang kena i'timad, kita kena bergantung hanya kepada Allah. Kalau kita tengok sekarang ni ujiannya bermacam-macam. Ujian susah, ujian miskin, susah nak makan, hilang pekerjaan, sakit. Kepada siapa kita nak minta kalau bukan kepada Allah? Hanya Allah lah yang tahu luar dalam kita. Allah lah yang boleh merungkai segala permasalahan. Allah lah yang boleh memberikan ketenangan jiwa kita. Kadang-kadang jiwa kita ni memang orang nampak kita okey, tetapi sebenarnya jiwa kita gersang, hati kita ni susah, bimbang kita. Apa yang akan jadi kepada ahli keluarga kita dalam keadaan Covid seperti ini. Kalau kita tengok keadaan ini memang sangat meruncing sekarang ni. Sampai bila kita tak tahu lagi. Jadi akhirnya memang hubungan kita dengan Allah tu kena kuat. Kena kuat hubungan Allah SWT, al-i'timad Allah. Kalau kita tengok Rasulullah dan Abu Bakar ni, i'timad, sandaran mereka kepada Allah ni memang tidak ada duanya lagi. Kalau Abu Bakar tu masih lagi kita tengok, ya Rasulullah, kalau lah ada orang tengok kita ni, ketika mereka ada dalam gua Sur, kalau ada orang tengok ni memang habislah kita. Memang ada rasa cemas Abu Bakar. Tapi Rasulullah tidak kata, tidak ada innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kekuatan jiwa Rasulullah, akidah Rasulullah ni memang tidak ada yang boleh menyaingi Rasulullah SAW. Begitu yang sepatutnya. Dalam keadaan susah bagaimanapun Allah ada. Tidak ada jalan keluar, ada jalan keluar Allah. Macam mana caranya? Berdoa kepada Allah, salat tahajud, salat hajat, bangun sepertiga malam terakhir. Itu caranya kita. Jadi kadang-kadang orang tak tahu nak buat apalah. Banyak kes-kes bunuh diri kita tengok di mana-mana sekarang ni. Orang ni depression istilahnya. Bukan hanya stres, depression tinggi lagi. Kalau stres ni boleh hilang, datang hilang. Tapi depression maksudnya kemurungan. Orang yang di PKPD ni macam mana ni? Sampai sebulan 2 bulan di PKPD ni memang orang ni ada yang nak terkejut daripada bangunan. Bayangkan stres. Siapa pernah kena karantin ni? Saya nauzubillah, saya tak nak minta lah. Siapa yang pernah ada pengalaman karantin ni? Hari pertama, malam pertama okey, seronok tengok TV. 3-4 hari dah, aduh, sengsara dah, karantin seorang-seorang dalam hotel. Walaupun hotel ni mahal. Memang stres, orang boleh stres. Apalagi yang memang orang tak ada akidah, memang nak bunuh diri. Nak bunuh diri, tak ada makanan dah. Apa nak bagi kepada anak? Jadi orang ni tak ada akidah, memang putus harapan dia. Tak ada dah. Tetapi Allah menyebut kepada kita ni, la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Allah sentiasa memerhati kita, Allah menunggu kita ni mengangkat tangan kita.
berdoa kepada Allah. Itu Jadi seorang beriman ni dia tidak pernah putus asa. Walaupun dalam keadaan yang ujiannya sangat berat, dia kena kuat kesabaran dia. Kuat sabar dia. Minta terus kepada Allah, istighfar. Mungkin sebab dosa kita diuji macam ni. Memang sebab dosa. Sebenarnya balak ni turun sebab dosa. Balak ni turun sebab dosa. Kenapa selama ini tak ada? Allah tangguh. Dosanya banyak, bertumpuk-tumpuk. Daripada utara ke selatan, timur ke barat. Manusia ni buat dosa, pelik-pelik dosa orang buat. Orang Islam pun ada buat dosa, orang yang tak Islam lagilah jangan cerita. Jadi ini cuma Allah ni as-sabur. Allah ni Maha penyabar. Kalau kita ni gerang terus kita tertumpuk terus dengan batu. Tapi Allah ni Maha penyabar. Jadi Allah turunkan bala ini untuk membersihkan orang-orang yang beriman, dan azab kepada orang kafir. Rahmatan lil mu'minin, kata dalam hadis Rasulullah SAW ni. Jadi bala ini ataupun Covid ini sebenarnya adalah rahmat kepada orang beriman. Dengan adanya Covid ini semakin dekat kita kepada Allah, semakin dekat kita minta ampun kita kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, tawajuh kepada Allah, menghadap kepada Allah SWT. Jadi iktimad kepada Allah kena sentiasa jangan pernah lekang, jangan kita tinggalkan. Kita istighfar banyak berzikir kepada Allah, banyak kita tahajud, istighfar, taubat kepada Allah SWT. Itu yang pertama, itu iktimad Allah. Yang kedua, al-akhdhu bil asbab. Berusaha berikhtiar untuk mendapat sesuatu ni kena berikhtiar. Kalau kita nak berjaya ni kena cari asbab. Apa sebab kerjaan ni? Kena bersungguh-sungguh, kena rajin. Kalau kita nak berjaya sebagai umat Islam berjaya ni memang kena rajin. Bukannya rajin dalam bab agama ni, tetapi dalam bab akademik kena rajin. Dalam bab apa lagi? Perniagaan kena rajin. Tapi sekarang ni memang rajin bagaimanapun tak boleh nak buat apa. Rajin bagaimanapun SOP menghalang segala-galanya. Sekarang dah okey lah sikit kita tengok pasar malam dah buka, Saborong pun dah buka, ramai kita tengok. Mudah-mudahan tak ada apa-apa lah. Kita pun rasa-rasa nak juga membeli ni, membeli belah, apalagi ada durian, ada buah dabai, apalagi macam-macam. Ala kulli hal, ini di antara Allah bagi lapang sikit. Allah bagi lapang sikit, bersyukurlah cepat-cepat. Bila ada kemudahan ni, syukur cepat-cepat. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bila kita dapat nikmat ni, bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat, yang telah melengkapkan nikmat ini dengan sebab nikmat-nikmat yang ada ni. Tak dapat nikmat, apa yang ucap alhamdulillah ala kulli hal. Itu Rasulullah ajar juga. Tak nikmat lah rasanya, Covid ni makin meningkat ni macam mana? Tak dapat berjual macam mana? Sekarang dah alhamdulillah kan. Jadi bila tak dapat nikmat ni, apa nak ucap? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala hal. Tetap puji Allah. Sebab dalam kesusahan itu ada kemudahan. Boleh jadi dalam perkara yang tidak kita suka itu ada benda yang Allah sebenarnya nak bagi kepada kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu sebenarnya ataupun boleh jadi kamu ni membenci sesuatu sebenarnya baik bagi kamu. Sebenarnya Covid ni baik bagi kita untuk akhirat kita. Dunia kita rasa teruk, kita kan teruk kena Covid ni, teruk. Tapi akhirat kita, tengok ni dapat pahala syahid, ni dapat pahala syahid, semuanya di akhirat kelak macam seronok. Kalau dulu macam tu, aku nak kena Covid, tapi tak nak lah Itu di akhirat. Itu di akhirat Jadi begitu sekali ni, maksudnya orang-orang yang beriman ini bila tahu rahsia ini, ayat ini dikata boleh jadi kamu membenci sesuatu kerana kita tak suka ni. Tak sukalah. Sebenarnya ada kebaikan di sebalik benda yang kita tak suka ni. Kerana kita tak suka benda pahit kan. Minum ubat ni, minum ubat. Lepas minum ubat ni, alhamdulillah. Padahal dia tak suka benda tersebut. Boleh jadi perkara yang kita tak suka ni, kita sembahyang subuh, bangun subuh, berjamaah dalam keadaan susah payah ni, tak suka nafsu kita.
Tetapi baik bagi kita, apa yang Allah sediakan? Rakaatul fajr, rakaatul fajr khairul laka min dunya wa ma fiha. Atau kama qala. 2 rakaat sebelum subuh ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terus sembahyang sunat 2 rakaat subuh. Kalau salat subuh lagi besar. Jadi begitu, begitu. Ada benda-benda yang kita tak suka sebenarnya baik bagi kita. Itu baru cakap tentang dunia, tentang akhirat lagi lah. Ada benda yang kita suka sebenarnya tak baik. Banyak benda yang kita suka ni. Kadang-kadang benda-benda yang sifatnya fizikal, makanan. Ini sedap ni, makan terlebih makan akhirnya kena diabetes. Nauzubillah min zalik. Terlebih makan BP naik. Sebab apa? Kita mengikut rasa kita, naluri kita. Ini sedap ni. Tetapi sebenarnya tak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sebenarnya Allah mengetahui sedangkan kamu tak tahu. Sebab itu Allah larang zina, Allah larang arak, Allah larang riba, Allah larang qatlu, pembunuhan, Allah larang mencuri. Banyak benda-benda yang Allah larang ni sebenarnya ada kebaikan di dalamnya. Kita yang tak tahu. Kenapa kita tak boleh berzina? Oh, sebab sekian. Kenapa tak boleh mencuri? Coba harta kita dicuri, senang tak? Memang tak senang. Coba anak kita dizina, kita senang tak? Tak senang. Jadi banyak sangat sebenarnya hikmah-hikmah yang kalau kita korek daripada hujung ke hujung, memang nampaknya memang Allah ni buat ni bukan sebarang, dengan penuh hikmah. Innallaha hakimun alim. Sebenarnya Allah ni maha bijaksana meletakkan satu hukum. Allah kata ni haram, memang ada sebab. Jangan bertanya kenapa kita dilarang buat ini. Jangan tanya kenapa riba tak boleh. Oh, sebab ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, semoga tahun hijrah 1443 ini akan memberikan kekuatan untuk kita terus iltizam dengan Islam ni. Betulkan niat kita, jangan putus asa, terus jaga jamaah kita di Masjid Darussalam ini. Terus jangan peduli apa-apa yang mengganggu jiwa kita ni, bisikan-bisikan orang. Terus jaga, ikhlaskan niat kepada Allah, kuatkan hubungan dengan Allah SWT, dan kita taubat, istighfar, dan buat hubungan dengan kita melakukan berbagai bentuk ibadah, insya-Allah. Jadi semoga Allah mengampunkan dosa kita dan mengangkat COVID-19 ini daripada muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.